الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, surah ini dimulai dengan Subhana. Kita terjemah maha suci Allah. Dalam Quran, kalau kita perhatikan tuan-tuan, keseluruhannya ada 7 surah yang dimulai dengan Subhana atau yang seumpamanya. Sabbahalillah, yusabbihulillah, sabbihisma rabbikal a'la. Ada 7 surah. Yang tu boleh cek baliklah. 7 tu namanya Al-Musabbihat. Surah-surah Al-Musabbihat dimulai dengan kalimah tasbih. Baik. Kemudian Subhana ini tuan-tuan, dia ada 2 fungsi. Bila kita sebut Subhanallah, pertama, ia bertujuan untuk tanzih. Dalam bahasa Tauhid, kalau kita mengaji ilmu Tauhid, ilmu Usuluddin, dia ada satu istilah namanya tanzih. Ta, nun, zai, ya, ha. Apa dia tanzih? Kita menafikan bagi Allah sebarang sifat kekurangan. Sebab tu terjemahannya kita kata maha suci Allah. Maha suci Allah daripada sifat yang tidak layak baginya. Maha suci Allah daripada bersifat lemah. Maha suci Allah ada anak. Maha suci Allah bertempat macam makhluk, ya, seperti di arash atau di langit. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada bertindak zalim. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan para hadirin, dalam kehidupan ni memanglah tak pernah sunyi daripada ujian. Kadang-kadang ujian tu datang bertimpur-timpur, musibah, sehingga tanpa kita sedar ada lintasan-lintasan yang tak berapa nak okey lah. Dia punya angin-angin meroyan tu datang, berasa macam Tuhan ni tak adil. Tuhan ni kenapa dera aku? Tuhan ni kenapa aku dah berdoa bertahun-tahun tapi tak makbul-makbul kan? Duk datang tu lintasan tu. Maka Subhanallah, maha suci Allah daripada sebarang sifat yang tak layak baginya. Maha suci Allah daripada bersifat tak adil. Kadang-kadang kita tengok dalam bab rezeki, kita kerja bagai nak rak, tapi rezeki ciput je. Ada orang goyang kaki, ya Allah kaya raya. Kita pun tengok, kenapa dia kaya aku tak kaya kan? Kenapa keluarga dia bahagia aku tak bahagia? Bila datang kenapa mengapa, itu semua ruang-ruang sangka buruk mula terbuka. Hak tu semua nak kena nafi tuan-tuan. Ya? Jangan sampai kita mempertikaikan kebijaksanaan Allah. Jangan sampai kita mempertikaikan takdir Allah. Maha suci Allah dari bersifat zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi Subhanallah ni bukan sekadar kita berzikir, bukan sekadar nak tenang, bukan sekadar kita nak kaut pahala zikir tu lepas mayang 33 kali apa semua, tetapi dalam masa yang sama paling penting dia memasak keimanan kita. Di sebalik Subhanallah itu kita nafi sungguh-sungguh maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak. Itu satu. Kemudian selain daripada tanzih, seperti yang kita sedia maklum, kalimah Subhanallah ini untuk ta'jub. Ini biasalah kita dengarkan, ta'jub. Melihat sesuatu yang mengkagumkan, yang menghairankan, maka lidah kita cepat-cepat sebut Subhanallah. Kita tengok pemandangan yang begitu indah, sunset, matahari terbenam ke, air terjun ke, apa saja kan, memukau pandangan kita, maka sebutlah Subhanallah. Subhanallah. Tapi bukan benda tu senang nak jadi tuan-tuan, melainkan melalui proses latihan. Ini dipanggil juga kalimah-kalimah thayyibah kan. Bila kita dapat nikmat, mulut sebut Alhamdulillah.
Terima je berita kematian, innalillah. Keluar masjid, selipar hilang, innalillah. Ya. Tengok benda yang mengkagumkan, subhanallah. Bangun je pagi-pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau setiap aktiviti kita boleh dicelahi dengan kalimah-kalimah zikir ini, itu tanda hubungan kita dengan Allah tu cantiklah. Kan? Tengok kereta Ferrari melintas, cung, subhanallah. Kalau tak latih dia jadi lain lah. Fuyo. Fuyo datang dulu kan. Wow, amazing. Kalau jenis-jenis barat sikit dia amazing lah. Awesome lah. Boleh amazing ke fuyo ke, tapi subhanallah dulu dia jadi zikir. Ya. Itu ta'jubiyah. Habis. Jadi secara tak langsung, bila Allah mulakan surah Al-Isra ini dengan subhana, kita dah dapat satu bayangan. Maknanya Allah dah bagi hint dah. Cerita Isra' Mi'raj yang kamu nak dengar ni, dia satu cerita yang mengkagumkan. Cerita yang luar biasa. Cerita yang sampai satu tahap, tuan-tuan, kita tak mampu nak cakap apa-apa, melainkan lidah kita hanya sebut subhanallah itu je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Okey, habis. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, dialah Tuhan yang asra, memperjalankan. Kalau kita selit sikit dari sudut bahasa Arab, asra ni dipanggil fi'il madhi, past tense. Asra, yusri, isra. Jadi Isra' Mi'raj yang kita sebut tu, dia adalah masdar dalam bahasa Arab, kata terbitan, Isra. Dan asra ini membawa makna Nabi bukan berjalan sendiri, tapi dibawa berjalan atau diperjalankan. Allah memperjalankan. Itu beza. Kalau berjalan sendiri, Nabi berjalan sendiri, dalam bahasa Arab disebut sara, sin alif ra. Sara yasiru sairon. Kita orang Melayu ada satu kitab Sairus Salikin. Kitab tu masyhur kan. Sairon tu masdar dia. Itu berjalan sendiri. Tapi kalau asra, bukan Nabi berjalan sendiri, dibawa berjalan. Itu beza. Contoh, kharaja dalam bahasa Arab. Ini kalimah-kalimah yang biasa kita dengar. Kharaja ni maknanya keluar. Kita dah habis ceramah lagi, tuan-tuan dah selesai solat isyak, kita pun nak keluar daripada dewan utama ni, nak balik lah. Kita keluar sendiri, itu kharaja. Tapi kalau kita tak nak keluar, sampai tok siap heret kita, bawa kita keluar, kena tambah alif kat depan, akhraja. Kita dibawa keluar. Itu beza kan. Jadi di sini dia tambah alif, asra. Asra. Maha suci Allah, dialah yang telah memperjalankan, ataupun Nabi dibawa berjalan. Siapa bawa Nabi berjalan? Allah. Jadi kalau Allah yang bawa Nabi berjalan, apa masalahnya, tuan-tuan? Tok-tok guru kita buat satu analogi, satu kiasan yang saya kira cukup sempoi, senang faham. Untuk nak faham Isra' Mi'raj ni, kita kena cerita ke anak-anak cucu kita. Sebab zaman-zaman liberal ni, tuan-tuan, jangan buat main. Dia benda tak logik je, dia nafi. Benda tak masuk akal, dia mula petikai. Ya ke Nabi daripada Mekah ke Palestin naik ke langit apa semua, macam kartun je, karut. Zaman-zaman liberal ni jangan buat main, tuan-tuan. Ya. Jadi perumpamaan Isra' Mi'raj ni ialah seperti seekor semut. Ya. Ni kita ulang-ulang je, tuan-tuan, copy paste apa yang tok-tok guru kita sebut dulu. Yang dah faham tu bertambah faham, yang lupa tu bagi ingat balik, insya-Allah. Bayangkan semut daripada Ipoh, daripada tempat saya, nak datang ke Teluk Intan ni, tuan-tuan, dia berjalan sendiri. Jalan seorang-seorang dia sampai Teluk Intan, lepas tu nak patah balik pula ke Ipoh, agak-agak berapa tahun nak sampai, tuan-tuan. Memang lama lah kan. Tapi kalau saya daripada Ipoh tadi, saya bawa semut tu naik kereta saya, habis ceramah saya pun balik, beza. Jadi semut tu bila dia jumpa kawan-kawan dia kat Ipoh, dia kata, aku pergi Teluk Intan, kata. Kawan dia tanya, bila kau pergi? Lepas asar. Lepas asar pergi, takkan pukul 11 dah sampai? Contoh kan. Iya. Kawan dia pun pegang dahi, kamu demam kot ni, sihat ke ni? Takkan boleh pergi Teluk Intan dalam tempoh masa yang sekejap. Buat muka
Dan dalam proses dibawa berjalan itu, seperti yang kita sedia maklum, Allah sediakan seekor binatang yang daripada kecil lagi kita dah hafal namanya Burak. Burak ni dalam hadis sebut berwarna putih, kecil sikit daripada kuda lah kot lebih kurang, besar sikit daripada keldai. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Ada yang kata Burak ni asal maknanya barqun. Barqun maksudnya kilat. Jadi kelajuan Burak adalah kelajuan kilat. Bahasa moden kita sebut kelajuan cahaya. Okey. Itu Asra. Maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Bi'abdihi, kita pergi kalimah seterusnya, bi'abdihi, membawa maksud hamba. Dan hamba di sini tak lain tak bukan merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang Isra Mi'raj ni Nabi. Tapi kenapa Allah tak guna nama Nabi secara direct? Muhammad. Subhanallazi asra bi Muhammad. Sepatut macam tu tuan-tuan. Biar terang dan jelas yang Isra itu tak ada orang lain lah, Muhammad lah. Tapi Allah tak guna nama Nabi, sebaliknya Allah guna kalimah hamba, abdihi. Kita orang Melayu sebut hamba abdi. Abdi itu hamba. Hamba tu abdi lah. Hamba abdi. Taukid lah kan. Baik, apa rahsia? Dibincang oleh para ulama, ya. Antaranya tuan-tuan, dikatakan bahawa gelaran yang paling tinggi Allah beri kepada kita ni adalah gelaran hamba. Itu satu. Yang kedua, Allah sebenarnya telah memberi pengiktirafan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, kamu layak disebut sebagai hamba-Ku. Dapat dah cop sirin daripada Allah, layak. Ni tuan-tuan, Nabi sudah mencapai piawaian kehambaan. Jadi bulan Rejab adalah bulan untuk kita sama-sama bermuhasabah, bertanya pada diri kita masing-masing, aku ni layak ke disebut sebagai hamba Allah? Kalau kita meninggal dunia lah, bayangkan kita meninggal, kita pun akan berpindah alam daripada alam dunia masuk ke alam kubur. Adakah Allah akan menyambut, welcome, selamat datang hamba-Ku? Sebab kita pun risau tuan-tuan, kadang-kadang kita ni jadi hamba kerja. Ada orang kerja sampai tak semayang, hamba kerja lah tu. Bukan salah kerja tu, salah sampai kamu tak semayang. Ada orang jadi hamba hobi, ada orang jadi hamba dunia, hamba nafsu, hamba harta, hamba pangkat, kan macam-macam. Yang tu yang kita nak renung balik. Nabi terbukti dalam menyampaikan dakwah. Kita baca sejarah, Nabi pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir, ketua-ketua, pimpinan-pimpinan ketika itu, "Hei Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Kalau kamu nak harta, cakap, kami boleh kumpul. Tapi syarat jangan cerita pasal Islam, kami tak nak dengar Islam." Nabi ditawarkan harta. Adakah Nabi terima tuan-tuan? Tidak. Kerana apa? Nabi bukan hamba harta, hamba Allah. Sagi pujuk lagi, "Hei Muhammad, kalau kamu nak dilantik jadi ketua, tak ada masalah, kita boleh lantik. Tapi jangan cakap berhala yang kami sembah ni sesat. Kami tak dengar sesat-sesat ni." Nabi tolak, sebab Nabi bukan hamba pangkat ataupun tahta, hamba Allah. Tawar pula orang perempuan, "Pilih wahai Muhammad, mana yang kamu nak, semua hak cantik-cantik. Tapi jangan cerita pasal halal haram, dosa pahala, kami tak nak dengar." Tak mau dengar. Nabi tolak. Nabi bukan hamba perempuan, bukan hamba nafsu. Maka dengan sebab itu lulus Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita baca di awal surah Kahfi yang semua tuan-tuan hafal, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah mengaku kamu layak disebut sebagai hamba-Ku. Ini tuan-tuan, ya. Sebab itu sekali lagi saya nyatakan, bulan Rejab, bulan kita sama-samalah
Termasuk saya, kita menong kan, aku ni layak ke disebut sebagai hamba Allah? Ya, kalau mati nanti, adakah kita dapat seperti mana yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nampak? Ibad ni jamak bagi abdun tu lah. Allah kata masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Allah hanya menerima hamba dia sahaja. Dan hamba inilah nantinya wadkhuli jannati, kemuncaknya Allah persilakan, okey, sekarang masuklah ke dalam syurgaku. Jadi syurga ini hanya layak bagi yang bergelar hamba. Kalau kita ni tak mencapai piawaian kehambaan ni tadi tuan-tuan, maka kata ulama, kita ni hanya makhluk sahaja. Kita ni hanya makhluk. Ciptaan Allah sama macam pokok, sama macam kucing yang kita bela, sama macam lembu yang kita buat korban, sama macam bukit bukau, makhluk Allah. Tapi kita tak nak sekadar makhluk, kita nak jadi ibadullah. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Furqan, tengok bermula ayat 63, tapi terlampau panjang kat situ. 63 sampai habis surah Al-Furqan, Allah senaraikan ciri-ciri hamba, kriteria. Tapi saya nak sebut ayat 63 satu saja. Alladzina yamshuna fil ardi hauna wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Ciri-ciri hamba Allah, bila dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dalam keadaan hauna. Apa dia hauna? Merendah diri. Itu mesti dah. Bila hamba mesti merendah diri, tawaduk, sedar yang kita ni hamba. Kalau sombong, awal-awal lagi dah terkeluar dah senarai hamba, tak layak jadi hamba. Dia sombong sebab apa? Sebab harta, jadi hamba harta. Dia sombong sebab apa? Sebab pangkat, jadi hamba pangkat. Dia sombong sebab apa? Sebab pengaruh, followersnya juta-juta. Tapi kalau kita hamba Allah, mesti hauna, merendah diri. Justru itu tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin yang dikasihi sekalian, jangan kita tertipu dengan gelaran yang ada di dunia ni. Jangan tertipu. Gelaran tu tak salah sikit pun, tapi jangan tertipu. Gelaran apa? Datuk, YB, profesor, saintis, seniman. Ya. Baru-baru ni tuan-tuan, alhamdulillah, dalam carta TV Hijrah, carta nasyid TV Hijrah, lagu saya, lagu ciptaan saya, tapi bukan saya nyanyi. Kalau saya nyanyi rosak lagu tu. Ya, saya buat lagu, lirik. Alhamdulillah, kawan saya nyanyi, dapat anugerah artis solo terbaik. Artis solo, itu title lah tu kan. Jadi tak kira lah kamu apa terbaik sekalipun, jangan tertipu dengan gelaran itu, kerana hakikatnya kita balik kepada basic kita, hamba Allah. Sebab itu semenjak 2 menjak ni tuan-tuan, saya agak aktif lah dalam bidang kesenian, buat lagu, belajar-belajar buat lagu, ya, cuba bergaul dengan rakan-rakan artis yang nasyid dan yang mainstream. Saya punya matlamat salah satunya, selalu saya sebut dekat kawan-kawan abang-abang otai-otai artis ni, saya kata kita jadilah artis yang bersifat hamba. Itu kempen saya. Kalau jadi pelakon, jadilah pelakon yang bersifat hamba Allah. Bukan salah berlakon tu, tapi berlakonlah elok-elok. Yang bila kita ni hamba Allah, kita terikat dengan hukum hakam Allah. Kalau tidak, jadi macam ni baru-baru ni yang panas isu seorang pelakon perempuan berlakon adegan ranjang tu kan. Dah kahwin dah, saya tak nak sebut nama, tuan-tuan pun boleh tengok kat media sosial. Ayat dia standard. Kalau berlakon ni, dia kata kami sebagai pelakon, ini kehendak pengarah filem, kami proportional. Tu, dia guna ayat proportional tu. Cuba tuan-tuan fikir. Pengarah filem suruh dia berkemban, suruh dia bercium, suruh dia buat adegan panas. On the spot dia taat, dia ikut.
Allah suruh dia tutup aurat, Allah suruh dia jaga maruah, apatah lagi perempuan atas nama isteri orang. Di mana dia letak Allah? Jadi kalau kita tanya, kamu ni hamba Allah ke hamba pengarah filem? Bunyi macam kasar lah tuan-tuan. Tapi kalau direnung-renung, kamu ni hamba siapa sebenarnya? Sebab tu jangan tertipu dengan gelaran artis. Bila dia rasa dia artis, saya memang kena macam ni, profesional. Ini kehendak pengarah filem. Siapa kata? Kalau atlet sukan mesti pakai seluar pendek. Kenapa pakai seluar pendek? Kami dah atlet, memang macam ni dressing dia. Siapa kata? Allah suruh tutup aurat, bukan salah bersukan. Kita nak buat jogaton maraton, bagus, tak ada masalah. Islam suruh kita sihat kan. Tapi kadang-kadang jogaton maraton ni sebelum subuh dah berlari dah. Yelah, nak lari jarak jauh, bagilah selesai sembahyang subuh dulu. Oh tak, ini dah memang standard antarabangsa, contoh. Tambah kalau kita yang menganjurkan, tunjuklah identiti kita sebagai hamba Allah, bukan salah bersukan tu. Kalau kod ia tak semayang pun, hormatlah waktu semayang. Habis dah semayang subuh, larilah sampai Zuhur. Nak lari sangat, Zuhur pula berhenti. Oh tak boleh, kena sebelum subuh juga. Itu bukan jogaton, itu syaitan. Jadi ini yang kita kempen. Jadilah Perdana Menteri yang bersifat hamba, YB yang bersifat hamba, ahli parlimen yang bersifat hamba. Bila ahli parlimen yang bersifat hamba, dia tak boleh memandai-mandai menggubal satu undang-undang yang bercanggah dengan undang-undang Allah dan Rasul. Tak boleh sama sekali. Itu kan prinsip. Sebab tu kita ni tuan-tuan, dalam surah An-Nur Allah sebut, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ayat 51 An-Nur. Itu tagline kita. Tagline kita sebagai hamba ni tak ada lain dah tuan-tuan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami percaya, kami dengar, kami junjung. Yang menurut perintah aja kita ni dengan Allah. Itu baru hamba. Baik. Setuju ke tuan-tuan? Tengok macam berkerut je dahi. Boleh guna? Kalau setuju alhamdulillah, tak setuju pun tak apa. Mungkin tuan-tuan ada pandangan yang lain. Ini saya lontarkan sahaja, ya, untuk renungan bersama. Ya. Baik. Jadi kita boleh buat satu ayat. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Mereka yang paling merasa dirinya hamba. Allah nak yang tu. Siapa yang paling rasa dirinya hamba Allah, itulah orang yang paling mulia. Tak salah kita ada gelaran, itu kurniaan, alhamdulillah. Tapi macam kita sebut tadi, jadilah usahawan, jutawan yang bersifat hamba. Jadi saintis, profesor yang bersifat hamba. Jadi pengarah, jadi guru besar yang bersifat hamba. Tak ada masalah. Anak-anak muda, itu kempen kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, dialah Tuhan yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam, lailan. Jadi Isra Mi'raj ini terang-terang berlaku waktu malam, bukan siang. Maka ulama bincang, kenapa buat waktu malam, kan nyusahkan orang, sebab malam gelap, tak ada siapa nampak. Cuba buat pukul 10 pagi tuan-tuan, katalah buat siang kan. Masa tu Abu Lahab, Abu Jahal tengah perkena roti canai dengan kopi. Ni contohlah tuan-tuan, jangan percaya pula roti canai tu kan. Tengah makan kan, Nabi pun datang, tepuk bahu Abu Lahab, tepuk bahu Abu Jahal. Ni nengok, aku nak pergi Palestin, nengok. Ni siang-siang ni. Nabi pun bergerak naik burak kan. Dia orang pun, kalau bahasa budak muda pun, laju siut.
Laju gila. Mana Muhammad pergi tu? Lepas tu balik pula, sampai. Kotlah nak percaya, buat waktu siang nampak depan mata Nabi bergerak dengan begitu laju. Kan? Boleh tanya, kamu ke mana? Muhammad laju benar. Naik apa tadi? Ni buat waktu malam, gelap-gelap, zaman tak ada lampu. Siapa nak percaya, tuan-tuan? Dahlah perangai orang kafir Mekah, kita pun tahu kan. Cerita yang logik pun diorang tak percaya, bukti-bukti yang simple pun diorang tak percaya. Ini kan Isra' Mi'raj yang tak masuk akal ni. Lagilah mentah-mentah ditolaknya. Jadi kenapa buat malam? Baik, kita akan jumpa beberapa jawapan. Pertama, antaranya malam adalah waktu yang elok sangat untuk kita bertemu dengan Allah, bermunajat. Atau yang ada qiyamul lail, nak buat itu, buat ini, aktiviti-aktiviti ibadah, semayang sunat, tahajud dan seumpama kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Waktu malam lah waktu paling syahdu, waktu paling hening untuk kita bermanja-manja dengan Allah, berromantis dengan Allah, privacy. Tak nak ada orang ganggu. Itu malam. Kemudian ada satu jawapan yang saya kira sangat padu, tuan-tuan. Sangat awesome. Kenapa buat malam? Kata ulama, malam ni hanya simbolik. Simbolik kepada iman. Tu. Kenapa buat malam gelap, orang tak nampak? Ya, memang malam itu simbolik bagi iman. Benda yang kita imani, yang kita percaya, semua tak nampak, tuan-tuan. Bila kita percaya dipanggil beriman, tapi tak nampak. Seksa kubur, siapa pernah nampak selama hidup dia? Seksa kubur. Kalau kita boleh nampaklah orang tak semayang kena azab dalam kubur, tuan-tuan. Itu yang almarhum Ustaz Ismail Kamus kata apa? Masjid 16 tingkat pun bersesak. Sekarang ni orang duk kempen kan, subuh macam Jumaat. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau boleh nampak seksa kubur, tak payah kempen pun bersesak-sesak masjid, tuan-tuan. Sebab tak nampak itulah yang kita jadi lalai, jadi lara, jadi berani buat maksiat, jadi sombong, lupa diri. Ni kita datang malam ni, duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi pahala. Mana rupa pahalanya, tuan-tuan? Tak nampak. Kita pun tak tahu dalam akaun akhirat kita dah ada berapa banyak yang kita dah kumpul pahala kita. Kod kalau ada lah kan. Mudah-mudahan. Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Sampailah cerita akhirat, mizan, kausar, titian sirat, syurga, neraka. Memang sengaja Allah bagi kita tak nampak sebab nak diuji. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ila fitnatan lin-nas. Sebab itu Allah sebut sendiri dalam surah Al-Isra, benar-benar kami jadikan peristiwa ini sebagai satu fitnah. Fitnah ni ujian. Linnas. Kamu percaya ke tidak? Kalau percaya namanya beriman. Tak percaya kufur ataupun kafir. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita kena gilap balik yang namanya iman ni. Menggilap iman, mengasah iman, menyubur, menjaga iman. Sebab bila kita tak didik dengan iman, nanti dia akan masuk satu fahaman dipanggil fahaman madiyah kan. Fahaman kebendaan. Dalam kepala kita ni semua benda, tak nampak dah ghaibiyat, tak nampak dah dosa, pahala. Perjuangan kita, perjuangan benda. Kita menilai seseorang berdasarkan benda. Oh, kereta dia besar, oh rumah dia besar, oh pangkat dia besar, kita pun muliakan dia. Semua jadi benda. Hari tu kita dikejutkan anak Melayu jadi ejen Mossad, dibayar 120,000 sebulan. Nampak duit telah menguasai sampai tak ingat dah apa. Sampai gadai bangsa, gadai agama, material, kebendaan punya pasal. Dia kena tanam balik iman, akidah. Dulu masa PKP, tuan-tuan, waktu kita sedang menghadapi kesulitan kan,
Yang kita bimbang masa tu kes bunuh diri meningkat. Bila dikaji, kita akan temui jawapan antaranya dikatakan sebab tekanan ekonomi. Ada yang jatuh muflis, gulung tikar, sampai bercerai berai suami isteri. Kita tak nafi tuan-tuan tekanan ekonomi, muflis, kita tak nafi sedikit pun. Tapi masalah paling besar, suis utamanya adalah iman. Masa PKP tu tuan-tuan, saya menerima satu mesej melalui Facebook seorang perempuan. Ayat dia, saya ringkaskan bahasa mudahnya, nak bunuh diri. Depression lah, macam-macam tekanan, nak bunuh diri. Tapi saya fikir bila dia mesej kita tu, maksudnya mungkin dia nak kita tolong nasihatkan dia, beri dia motivasi lah kot kali-kali takhir kalau jalan. Saya pun menong tuan-tuan, apa nak cakap kan. Saya kata, cik, adakah cik masih percaya selepas mati ni ada alam kubur, ada alam barzakh, akan bertemu dengan malaikat Munkar Nakir? Masih percaya atau tidak? Kalau masih percaya, tolonglah berfikir sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Percaya tak lepas mati ni nanti kita akan tempuh alam barzakh dan kemuncaknya sampai akhirat. Di akhirat Allah akan tanya macam-macam. Percaya atau tidak? Kalau masih percaya, tolong fikir baik-baik. Tak semudah itu nak bunuh diri. Kalau dah tak percaya, tak boleh buat apalah. Kok dia dah tak percaya Tuhan, dia pun dah boring dengan Tuhan. Nak jadi etis ke apa, wallahu alam, na'udzubillah. Ini tuan-tuan, ya? Tolong berfikir sebagai orang beriman berfikir. Dia begitu. Jadi bukanlah semata-mata kita kata bunuh diri sebab miskin. Okey, kalau kita kata bunuh diri sebab miskin, tuan-tuan pernah dengar tak kes ada orang kaya bunuh diri? Ada. Orang-orang yang glamour, berada di puncak kejayaan, bunuh diri. Artis, macam-macam orang bunuh diri. Ada. Kaya-kaya. Jadi kalau kita kata bunuh diri sebab miskin, ialah memang dia memberi tekanan. Tapi iman itulah yang nak menyelamatkan kita. Iman. Percaya ada perjalanan yang panjang selepas pada dunia ni. Ada syurga, ada neraka. Anak saya seorang tuan-tuan, hak nombor 3, tengah SPM lah ni. Perempuan, tak ya. Kita boleh tengok lah tuan-tuan pun mengalami benda yang sama. Bila anak kita periksa, nampak muka dia stres kan. Duk stres, ni periksa nanti dapat berapa A, boleh skor ke tak boleh skor kan. Saya cakap kat dia, Sofia, tak apalah kamu dah study, dah ulang kaji apa semua, buat yang terbaik, lepas tu serah pada Allah. Tak payah nampak stres sangat. Sebab ini baru peperiksaan dunia yang sangat kecil. Kita ada peperiksaan yang lagi besar, yang itu nak kena stres betul. Peperiksaan dalam kubur tu nanti. Peperiksaan depan Allah, Allah akan audit kita satu persatu nanti. Yang tu nak kena stres sungguh. Hak dunia ni buat cara dunia je lah. Memang kita nak cemerlang, tu tak nafi. Nak yang terbaik. Ya. Tapi kalau gagal SPM, bukan gelap masa depan, bukan itu akidah kita. Ya. Ini tuan-tuan, kita menjadi ayah dan ibu yang begitu mencabar zaman mutaakhir ini, bagaimana nak menanam iman kan? Dengan pengaruh-pengaruh ni, handphone ni. Boleh kita nak jaga 24 jam pantau? Tak mampu. Boleh nasihatlah, didik. Halo, ayah tak nak mampu nak ikut kamu 24 jam apa kamu tengok. Ayah serahkan kamu pada Allah. Malaikat Raqib Atid jaga apa yang kamu buat. Dia tahu apa kamu buat. Fikirlah elok-elok. Jadi kena tanam iman. Tapi bukan mudah. Sebab itulah Isra' Mi'raj waktu malam tadi ni. Sengaja Allah buat malam. Memang tak nak bagi nampak.
Kerana itulah perkara-perkara yang memang kita imani. Saya nak baca satu ayat tuan-tuan dalam surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Tuan-tuan boleh tengok sekitar ayat, kalau tak silap saya 18-19 macam itulah, surah Al-Hajj. Adapun orang-orang kafir, qutti'at lahum thiyabun min nar, Allah akan potongkan satu pakaian daripada api. Allah akan sediakan satu pakaian, ibaratnya macam bagi kita pakai blazer ke coat ke, tapi daripada api. Itu satu penghinaan. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, kemudian dituang di atas ru'us, ubun-ubun kepala ni, hamim, air yang menggelegak panas. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita masak Maggi menggelegak-gelegak tu kan, air tu letak atas ubun kepala. Bayangkan. Ataupun setrika hak tengah panas nak gosok baju tu, letak tekap kat kepala dahi kita. Bayangkan. Ini kan hak neraka punya. Ketika itu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, ni habis ni, daging-daging, luruh, kulit-kulit, usus-usus, otak jadi cair, meraung-raung, menjerit-jerit ahli neraka. Tak cukup tuan-tuan, walahum maqami'u min hadid, kemudian mereka dipukul dengan cambuk-cambuk besi, hadid besi. Dalam tafsir menyebut yang pukul tu malaikat taubih, sambil maki hamun. Ayat ni dengar tuan-tuan, rasa tak lalu makan tu, berasa je lah, tapi sagi berdarah juga kan? Nak cerita memang gerun, memang menakutkan. Tapi oleh kerana benda tak nampak kan, benda tak nampak, keluar masjid hilanglah. Sebab itulah kita tak lekang-lekang hari-hari dengar kuliah, supaya nak ingatkan selalu. Sebab benda tak nampak ni memang senang lupa. Dahsyatnya Allah cerita berkenaan azab neraka. Ibnu Rajab menukilkan satu hadis, bagaimana Nabi SAW menceritakan dalam neraka Jahannam ada satu telaga, bi'run. Dalam telaga tu pula ada 70,000 ekor ular, su'ban. Bukan 7 ekor tuan-tuan, 70,000. Kalau 7 ekor pun dah geli-geleman dah. Tak tahulah telaga tu besar mana, penuh dengan ular, 70,000 ekor. Dan Nabi sebut ular ni pula bila dia buka mulut, dalam mulutnya ada 70,000 ekor aqarib, kala jengking. Kalau macam itulah ayat dia tuan-tuan, berani nak rasuah tuan-tuan, berani nak salah guna kuasa, berani nak jadi scammer, menipu duit orang, berani nak derhaka dengan mak ayah, berani nak tinggal solat. Tak berbaloi tuan-tuan. Kita hidup di dunia ni jadi orang yang buta agama, jadi orang yang tak peduli halal haram, 60 tahun, 70 tahun, tapi sudahnya kena campak dalam telaga yang 70,000 ekor ular tunggu. Dalam mulut ular ada 70,000 ekor kala jengking, dengan api yang marak, dengan malaikat yang ganas. Tak baloi. Sebab tu ada ayat kan orang duk share, besar mana sangat gaji kamu sampai tak semayang, besar mana sangat pangkat kamu sampai tak reti nak sujud pada Allah. Jadi iman ini tuan-tuan kita asah, kita kembalikan balik. Tadi dah lah kita kempen hamba, betul dah tu kan, kita ni hamba, hamba yang beriman, hamba. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Mekah ke Palestin, daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa.
Di sini kita ringkas saja apa dia punya pengajaran dari masjid ke masjid. Hidup kita ni jangan jauh dengan masjid. Hidup kita jangan jauh dengan masjid. Saya teringat tuan-tuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam satu majlis pernah ada orang tanya, ya, soalannya macam mana kita nak didik anak kita jadi soleh-solehah. Semua itu impian mak ayah kan, biar anak ni jadi orang. Datuk Dr. Zul jawab, perkenalkan anak-anak kita ni kepada masjid, biar dia lebih kenal masjid daripada kenal pasar raya. Itu jawapan dia. Saya masa tu menung dengar kan, dahsyat jawapannya. Bawa ke masjid, bawa ke surau, kita musafir kan, jamak qasar, pergi singgah masjid, singgah surau. Hidup kita ni masjid, surau, masjid, surau, masjid, surau. Biar anak kita lebih kenal masjid daripada kenal pasar raya. Itu jawapan Datuk Dr. Zul yang saya tengiang-ngiang sampai sekarang. Ya? Jadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jangan jauh daripada masjid. Bahkan kalau kita kaitkan dengan cerita beriman ni tadi, Nabi melalui hadis menawarkan 7 golongan yang layak duduk di bawah naungan arash. Siapa dia? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut, boleh duduk di bawah kemah arash, kemah VVIP. Kita pada mahsyar kan panas tuan-tuan, mana ada kemah-kemah bumbuh, melainkan arash Allah tu je lah. Masa tu Allah tak kira kamu raja ke rakyat ke siapa, dilayan sama rata je. Yang boleh duduk bawah kemah ni 7 golongan, salah satunya mereka yang sentiasa terpaut dengan masjid. Kita kalau parking kereta tuan-tuan hari Jumaat ya, hak datang awal sikit tu, kalau ada tempat yang berbumbung, yang tak bukan siapa-siapa punya lah, bukan imam, bukan AJK, siapa-siapa boleh masuk, dah tentu kita berebut parking situ kan, berbanding yang tak berbumbung. Walhal kereta je pun dia bukan ada perasaan kot kan, biar je lah panas. Kereta yang tak ada perasaan tu pun kita tak nak dia berjemur. Jadi adakah kita di pada masa nanti nak berjemur tengah panas tanpa ada bumbung arash? Lagilah tak sanggup tuan-tuan. Kereta hak besi tu pun kita biar kalau boleh sejuk. Allazi barakna haulahu. Kita pergi sikit lagi tuan-tuan, pukul 9 kita berhenti, InsyaAllah ya. Tadi kita start lebih kurang 8-5 minit. Dekat-dekat sejam tu okey lah. Boleh ya tuan-tuan ya? Allazi barakna haulahu. Mekah dan Palestin ini tempat yang kami berkati. Barakna, berkati. Jadi malam ni semua istilah-istilah yang sebenarnya sangat dekat dengan orang Islam. Hamba, beriman, berkat. Orang tua-tua kita dulu selalu pesan, Along, biar gaji kamu kecil tapi berkat, jangan gaji besar tapi kamu nipu dia orang. Kita pun tak faham berkat tu apa tuan-tuan, tapi itulah yang orang tua pesan kan. Biar gaji kecil tapi berkat. Barakah, ulama kata barakat ni apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ziyadatul khair itu berkat. Saya pernah bersembang tuan-tuan dengan satu hamba Allah. Masa tu saya kuliah di Pangkor. Lama dah ni, sekitar 2007 ke macam tu. Habis kuliah tu, dia bercerita dengan saya, dia berkongsi satu pengalaman yang saya kira Masya Allah. Dia kata apa? Saya dulu ni ustaz kerja Hotel Pan Pacific ya? Gaji 4,000, 5,000 sebulan. Tapi dia kata yang peliknya ustaz, yuran anak semedang sangkut, dia kata. Ada je masalah. Gaji tu zaman tu 2,000 lebih tu, 4,000, 5,000, tapi tak cukup-cukup. Sehinggalah akhirnya dia buat keputusan, dia berhenti. Sebab mengenangkan mungkinlah di hotel ni ada Arab.
Bukan salah kerja hotel tu, yang salah tu arak tu. Macam anak-anak kita lah dekat Speedmart apa semua tuan-tuan. Tak salah kerja tu, tapi kadang kesian tengok tolong kira, tolong susun botol arak. Ni kita nak Ramadan nanti orang tarawih, dia pergi jual arak dekat non-Muslim. Allah, sakit hati tuan-tuan, sangat sakit. Kita hari ni dah jadi umat yang bacol. Jadi dia kata dia berhenti, nekat berhenti daripada hotel. Ada duit yang dia kumpul sikit-sikit, dia beli sampan, beli enjin bot, jadi nelayan kecil. Ni di pangku, nelayan kecil-kecilan. Dan dia bercerita dengan saya penuh terujanya tuan-tuan. Saya dengar pun teruja. Dia kata, Ustaz, bila saya berhenti jadi nelayan kampung, saya dah tak ada gaji bulan-bulan, jauh sekali ada allowance ada itu, tapi Alhamdulillah yuran anak saya tak pernah sangkut Ustaz. Saya pun nak explain tak reti, dia kata. Saya dengar tu rasa macam Allah. Ya, saya hanya komen apa kat abang tu. Saya kata, bang, yang saya faham, inilah berkat bang, inilah barakah. Yuran anak tak sangkut. Dia nak explain pun dia tak tahu datang mana rezeki tu. Masya Allah. Dan inilah yang kita hilang hari ini, keberkatan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf, sekali lagi Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tu barakat. Kalaulah satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna, nescaya kami sendiri buka pintu keberkatan yang mencurah-curah daripada langit dan bumi. Ni kita mesti tanam balik pada anak-anak kita. Berkat mengaji biar berkat, ilmu berkat, masa berkat, rezeki berkat. Walaupun kita pun tak faham masa kita kecil-kecil dulu kan, tapi itulah mak ayah kita didik. Dan kita perlu didik balik anak-anak kita begitu. Berkat, berkat. Sains tak reti nak teropong berkat. Golongan sekular memang tak faham berkat. Liberal takkan faham apa itu berkat. Ya? Saya pernah baca ada satu tulisan seorang peniaga. Dia meniaga kedai makan. Lepas tu adalah kawan-kawan nasihat, kamu ni kalau ada rezeki lebih, sedekahlah, biar ada berkat. Dia jawab apa? Apa berkat-berkat? Ingat aku bayar bil air trade dengan berkat ke? Kasar. Kawan dia kata, banyaklah bersedekah, ataupun cubalah bersedekah supaya rezeki kita berkat. Dia kata apa? Ingat bil air trade biaya aku bayar dengan berkat, dia kata. Ini orang-orang yang sudah hilang dah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Muhammad sebahagian. Min ini bagi min tabaidiyah, min sebahagian, bukan semua. Allah tunjuk sebahagian je tanda-tanda kebesaran Allah. Naik ke langit, tengok kebesaran Allah, kerajaan Allah. Nabi sebut dalam hadis, satu lapis langit ke satu lapis langit 500 tahun perjalanan. Belum cerita pasal bintang, bulan, cakrawala yang besar gedabaknya banyak mana. Ahli astronomi kata bintang di langit atas sana tuan-tuan 10 kali ganda lebih banyak daripada butiran-butiran pasir yang ada di dunia. Allah tunjuk kepada Nabi, nah tengok kerajaan aku, kekuasaan aku. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kamu tak nak percaya Isra Mi'raj tak apa, Allah tak heran sikit pun, tapi aku maha mendengar, aku maha melihat. Ayat dia tu tak ganas. Allah tak kata aku maha menyeksa, qahar, kejabbar kan. Tapi dalam lembut tu gerun. Kamu tak nak percaya, kamu tak nak beriman, kamu tak nak jadi hamba aku, kamu tak nak kejar berkat. Aku dengar, aku lihat. Aku mendengar, aku melihat. Apa yang kita buat ni semua Allah tengok, semua Allah pantau. CCTV Allah 24 jam on. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai walaupun sedikit. Baik. Jadi begitulah tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin yang dikasihi sekalian.
Selesai satu ayat malam ni, surah Al-Isra. Ini dalil Isra, belum dalil Mi'raj lagi. Mi'raj surah lain. Hak tu kita sambung Isra Mi'raj tahun depan pula, kalau panggil lagi lah ya. Itu Mi'raj je pula. Bahkan dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ma'arij. Ma'arij tu jamak bagi Mi'raj, tapi itu bukan dalil Mi'raj. Dalil Mi'raj dalam surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ada kalimah sidratil muntaha. Nabi naik di atas sana, satu tempat yang bernama sidrah. Sidrah ni pohon bidara. Muntaha tempat yang pengakhiran. Ya. Itu akan datang pula insya-Allah. Baik, setakat ni tuan-tuan faham ke tuan-tuan? Boleh ikut ke? Ke laju sangat ke? Boleh ya? Faham ya? Alhamdulillah ya, saya tengok muka tuan-tuan pun memang muka faham-faham belaka. Tak ada yang tak faham. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal lagi sejauh mana kita menghayati dan kita panjang-panjangkan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita ya, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran dan perhatian. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menjemput ya, mohon maaf pasti ada kekurangan dan kekasaran. Tidak ada niat saya nak mengajar tuan-tuan. Ini bukan sesi mengajar, ini hanya mengulang kaji pelajaran sahaja ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Ada rezeki kita berjumpa lagi, saya serahkan kembali kepada juruacara majlis. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.